Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan ada tetamu-tetamu jemputan. Macam biasa ni, kita akan ada tetamu-tetamu jemputan. Dan pastinya tetamu yang kita bawa pada malam ini, dia orang kata cerita yang menarik lah. Sebab kita memang akan casting orang dulu untuk bercerita dalam YouTube kita lah. Semestinya yang terbaik kepada yang terbaik. Yes. Macam tu ni. Okey. Okey, kepada anda, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kita pada malam ni. Okey, Hafiz. Terima kasih juga kepada anda yang dah subscribe channel kami. Yang belum, yang anda yang baru hadir kepada channel kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Kepada anda yang nak support kami dengan lebih lagi, bolehlah send super sticker dan juga super chat. Kami sangat berterima kasih banyak-banyak. Tu dia macam DJ radio, macam majlis kahwin dah. Sebelum korang nak teruskan cerita, kepada korang yang nak jadi sebahagian daripada family Santai Chill, korang boleh je tekan button join dekat YouTube tu, hanya dengan RM RM5 je guys. Yes. Murmur je. Okey ni. Okey. Dah ready dah, kita nak dengar siapa panggilan ni. Aku pun nak tahu juga siapa caller kita hari ni. Okay, caller kita ni dah, orang kata dah ada part 1, part 2, part 3 semua. Yang kali ni adalah part 4. Dan tak lain tak bukan, kita kenal dulu sikit macam biasa intro. Hai, Assalamualaikum. Salam. Syafiq. Mana korang yang dah layan part 1, part 2, part 3 tu, ini dah dia part 4 daripada Syafiq. Bukan Syafiq Khail lah. Okey lah, kita tak nak buang masa Syafiq. Kau kasih dah buah pertama kau dulu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sebab dah request aku punya story daripada part 1 sampai sekarang part 4. Betul. Dan insyaAllah aku cuba cerita apa yang pernah terjadi dekat aku dan pengalaman aku sendiri. Alright. So cerita yang pertama untuk hari ni, saya nak cerita pasal kau nak pergi on the way pergi Terengganu masa tu. Okay, aku on the way pergi Terengganu masa tu. Then aku teringat aku belum solat isyak lagi masa tu. Sebab aku lepas maghrib aku keluar, aku ambil, masa ni ex aku nak balik ke kampung dia, ke Terengganu. So sebab aku tak nak buang masa, sebab dia pun duduk dekat area Damansara, so jauh jugalah daripada Semenyi nak ke Damansara tu. So aku pun tak apa, lepas maghrib aku gerak, aku ambil dia semua, sampai dekat satu R&R, kita orang nak rehat sekejap. Aku teringat yang aku ni belum main syak lagi. So aku cakap dengan dia, I pergi makan, I nak solat sekejap. Kalau you nak makan ke, you makan lah dulu, nanti I join you. So aku pun masuklah surau tu. Bila aku masuk, surau tu besar jugalah, luas jugalah surau tu. Lepas tu yang aku yakin masa tu around 11 lebih tau, 11 lebih malam. So aku pun masuk, buka lampu semua, ambil semayang kat tepi tu, aku pun semayang. Time aku tengah takbir, tiba-tiba ada orang cuit aku punya bahu. So which is kalau ada orang cuit bahu kau, means kau dah kena jadi imam. Atau kau ada makmum kat belakang. Betul? So aku pun bacalah semua, aku lafaz lah semua. Lepas tu
Sampai setiap kali aku baca Fatihah, yang amin tu bukan seorang tapi 5-6 orang tau ada kat belakang aku. 5-6 orang ada kat belakang aku. Lepas tu aku macam okay, aku yakin lah ada orang. Lepas tu bila aku dah bagi salam, dah settle, dah bagi salam, aku nak salam lah orang belakang. Yang peliknya, tak ada seorang pun kat belakang aku. Sebab lepas tu aku terfikir, masa aku nak masuk pintu surau tu, kau buka pintu pun berbunyi tau, pintu surau dia. Nak buka pintu tu pun berbunyi. Lepas tu terfikir lagi sekali, kenapa diorang semua yang masa semayang jadi makmum aku tu, kenapa diorang tak ambil air semayang? Faham tak? Mungkin diorang dah ambil air semayang kat toilet sana ke. Lepas tu bila diorang pergi surau, diorang terus jadi makmum aku. Okay, bila aku dah bagi salam apa semua tu, aku tengok belakang aku tak ada orang. Memang aku tak sempat nak baca doa, aku terus caw. Lepas tu aku ceritalah dekat ex aku tu. Aku cakap lah, aku ceritalah balik apa yang jadi tu kan. Lepas tu dia kata, okey lah tu, you jadi makmum dekat jin kat situ. Dia cakap macam tu tau dengan aku. Lepas tu aku macam, you tahu meh ada jin kat situ? Dia kata, yelah, benda-benda macam tu kan ada kat tempat-tempat macam ni lah, apalah. Lepas tu sejak kes tu, memang aku takkan semayang kalau aku seorang dekat dalam surau. Which kalau aku dah lambat sangat pun nak semayang, aku akan duduk sebelah belakang sekali. Yang orang tak boleh jadi makmum aku. Oh, cerita tak pasal makmum ni kan. Kadang-kadang aku pun seriau juga tau. Okay, kau ada pengalaman bis? Pengalaman aku tak ada. Tapi macam aku pernah cerita dulu yang aku ada pernah kena gangguan beberapa bulan lepas. Yang aku angkat azan. Okay. Angkat azan pula. Angkat takbir. Angkat takbir. Lepas tu benda yang ikut aku tu berdiri kat belakang. Dia bukan ikut menjadi makmum, tapi dia tengok aku. Perhati kau solat? Dia memati aku solat kat belakang dia. Tapi meremang lah sepanjang tu. Walaupun dia aku meremang, tapi aku dapat rasa kehadiran dia kat belakang. Dia tak kacau, tapi aku rasa dia ada lah. Sampai ada satu masa tu aku rasa macam nak cerita, tak payah cerita kot kan. Simpan je lah cerita ni. Tapi itu sebenarnya satu ujian lah. Ujian menggoyangkan iman kita bila kita solat. Betul. Sebab benda tu pun memang tujuan untuk kacau aku masa tu kan. Tapi orang kata masa tu, aku ingat lagi masa tu benda tu daripada satu tempat yang memang tujuan benda tu memang nak kacau aku. Dan dia follow aku sampai aku balik rumah semayang. Dekat 2 jam baik. Aku dah habis semayang pun tak hilang-hilang lagi benda tu ikut. Ada pernah sekali tu aku semayang sunat waktu malam. Kat mana tu? Kat rumah. Kat rumah, okay. Benda tu punya kacau. Aku hilang baik. Kau tengah solat kau hilang? Aku hilang dalam mata. Ni macam aku hilang dalam dimensi lain. Lost lah, orang kata lost. Dia cuba kacau aku dengan mental jiwa. Maybe kot. Aku pun tak tahu nak describe. Tapi masa aku sujud tu, aku dia hilang. Aku nampak gelap. Aku tak berada kat tempat dalam bilik aku tu. Dia gelap. Masa aku gelap, tapi memang selalu aku akan semayang sunat waktu malam aku akan tutup lampu. So masa aku semayang aku tutup lampu. Tapi ada cahaya lampu luar lah. Tapi dia lagi gelap. Aku rasa aku kat tempat lain. So bila aku nak counter dengan tengah sujud sebab nak hilangkan benda tu, aku baca surah Kursi sebab nak supaya benda tu hilang kan, yang kacau aku kan. Aku baca surah Kursi dalam sujud tu. Tak sampai habis masuk Al-Fatihah. Aku jadi macam orang gila. Baca Al-Fatihah masuk cool. Dia macam tak sampai habis. Dia tak boleh bagi aku habiskan ayat tu. Dia punya kacau mental aku masa tu. Sampailah aku kata, ya Allah, aku tu berserah pada kau. Apa benda nak kacau dia terus, baru aku sedar balik time sujud tu. Time solat pun boleh kacau juga kan. Mungkin sebab iman aku pun tak setebal kulit bawah. Lagi nipis, sebab tu dia kacau aku kot. Maybe lah. Dia tahu iman kau tinggi, so dia kacau. Betul. Pelik kau ni. Betul. Tak ada. InsyaAllah. Bukan. Aku orang biasa. Okey. Itulah kisah kedua. Itulah kisah pertama Cik Syafiq. Aku sampai tersasul lagi ni. Okey Syafiq, kita teruskan buah kedua kau. Cerita seram yang kedua. Ni zaman sekolah dulu. Okay. Sekolah yang aku best sekolah ni. harian. Aku sekolah harian. So aku ada tertinggal barang dekat meja, dekat dalam meja. So kerja sekolah tu urgent nak kena hantar besok. So nak tak nak aku kena pergi sekolah malam tu juga.
So aku bawa kawan aku 2 orang. So kita orang bertiga lah malam tu. Bila sampai sekolah, jumpa security dan minta izin security tu pun ikut. Dan ada seorang pakcik tu dia cakap lah, Mat, kau tolonglah teman budak-budak ni pergi kelas dia. Lepas tu dia tanya kelas kat tingkat berapa. Aku cakap tingkat atas sekali, dekat tepi padang. Lepas tu dia kata, oh situ kan tengah tu kan berkunci, cik. Dia suruh pakcik tu ada kunci dan diorang ambil kunci tu dan kita orang jalan. Lepas tu masa tengah jalan tu dia cakap, korang pernah ke, security tu tanya tau, korang pernah ke datang sekolah malam-malam? Lepas tu masing-masing cakap tak pernah lah. Paling lambat pun pukul 4 aku balik. Lepas tu naik tangga tingkat 1 ada grill. So security buka grill dan kita naik atas terus. Ternyata dah sampai, memang gelap dekat atas tu. Kiranya lampu lorong kat depan toilet tu je yang ada lampu. Yang lain semua tak ada lampu tau. So kelas aku kena lalu dulu depan toilet. Lepas tu selang dah lalu depan toilet tu, selang 2 kelas baru kelas aku. So aku pun pergi ambil, dah settle. Sekali security tu tanya dengan aku, korang pernah jumpa kakak cantik tak? Masa tu tau. Lepas tu kita macam tak pernah. Nak tengok tak? Lepas tu masing-masing cakap tak nak. Tapi punya akal security ni, kita orang cakap tak nak, dia bawa juga tau. So dia turun balik tangga tu. Dia kata kita pergi lalu dekat area bengkel tu sekejap boleh tak? Bengkel-bengkel KH, mak-mak sains semua kat belakang tu tau. Aku nak ambil barang aku pula. Okay, kita pun okey lah. Okay, masa kita nak sampai dekat kawasan bengkel, bilik muzik apa semua tu, tiba-tiba kita orang dengar daripada bawah bilik muzik tu meriah dengan drum dia, dengan ya Allah gigil dengan drum, bunyi orang main gitar apa semua. Lepas tu kawan aku ni pergi tegur. Dia kata siapa yang main dekat dalam bilik muzik tu. Lepas tu dia kata cuba kau tengok lampu tu terbuka ke tak. Okay, memang lampu tertutup tak buka. So kita orang dah senyap lah. Dah senyap tu kita orang lalu pula dekat tengah-tengah. Okay, security tu boleh korang duduk je kat sini, kejap lagi dia keluar. Kita macam tak apa keluar kan, adalah tunggu. Tak sampai 10 minit dekat tingkat 3 atas sekali tu, bilik seni tau. So daripada bilik seni tu kita orang nampak kakak cantik berjalan dekat panjang koridor tu. Lepas tu kita orang ni dah takut. Kita orang bertiga ni dah takut. Lepas tu kawan aku seorang tu dah lari. So tinggal aku bertiga dengan security. So aku cakap lah dengan security tu, bang, jomlah kita gerak. Nak tunggu apa? Tak, aku nak korang tengok betul tak apa yang aku tengok selama ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu, kenapa malam-malam abang nak kena lalu kat sini kan? Dia kata pukul setiap 2 jam sekali diorang kena kunci jam apa benda tak faham. Lepas tu dah nak sampai penghujung koridor tu, dia cakap okey, korang standby. Tuan-tuan, kita pun tunggu. Tahu tak, bila dia nak start terbang, dia punya kain tu, kau bayangkan benda tu dekat level 3 tau, tingkat atas. Tapi dia punya kain panjang sampai ke tingkat 2. Kiranya tingkat bawah dia punya kain. Lepas tu dia terbang pun, dia macam nak pergi yang side kanan, nak pergi ke side kiri. So memang kita orang bertiga dengan termasuk security tu, kita orang bertiga ni memang nampak yang daripada start dia nak terbang dengan kain dia yang panjang sampai boleh, dia punya panjang ke tingkat 2 bawah. Dia melintas, dia terbang, dia untuk melintas je pergi ke koridor sebelah kiri. Lepas tu dia boleh turun pelan-pelan dekat koridor belah kiri tu. Lepas tu dia masuk kat lorong tu, then dia gone, dia hilang. Malam tu aku cakap lah dengan kawan aku, sumpah
lepas ni memang aku tak akan datang sekolah waktu malam. Sebab security tu dah tunjuk kat aku yang benda-benda tu ada. Sebab aku ni dulu choir sekolah. So setiap petang, setiap hari Selasa dengan Khamis kot, aku ada latihan kat bilik muzik. Aku tanyalah cikgu muzik tu. Aku cakap, Puan Aina, saya nak tanya, ada ke cikgu yang main, ada ke cikgu yang gaming malam-malam dekat sini kan? Lepas tu dia kata, tak ada. Kalau ada pun, geng-geng cikgu lelaki tu pun diorang main lepas waktu asar sebelum diorang balik. Dia cakap macam tu. Tapi 2 hari lepas aku cakap macam tu, 2 hari lepas saya datang sekolah sebab saya tertinggal buku. Lepas tu security tu bawa kita orang pergi dekat area sini, dekat bawah lah, pergi ke area sini. Lepas tu masa kita orang lalu dekat bawah bilik muzik tu, kita orang dengar macam ada orang jamming kat atas dengan bunyi gitar, dengan bunyi bass apa semua tu kan. Lepas tu cikgu tu cakap, benda tu saya dah tak heran sebab daripada first sekolah ni buka, saya pegang jawatan cikgu muzik. Memang tiap-tiap hari, tiap-tiap kali kalau saya masuk bilik muzik, barang-barang kat dalam bilik muzik ni semua akan beralih. Satu, dia cakap hari tu, kan kita orang ni budak choir, so kita orang datang lambat. Tapi cikgu Aina ni dia dah ada dekat dalam bilik muzik tu. Tiba-tiba, masa dia duduk seorang kat dalam bilik muzik tu, dia cakap, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan berkebaya merah tembus masuk daripada pintu. Tembus daripada pintu, masuk kat bilik muzik. Dia terus pergi dekat bilik jamming kat belakang. Okay, patutlah masa kita orang sampai, dia duduk kat luar, dia tunggu kita orang. Lepas tu dia nampak kita orang daripada jauh, dia jerit, pukul berapa dah ni? Kenapa korang lambat apa semua? Dia marah kita orang kan. Lepas tu macam kita orang minta maaf lah sebab kelas habis lambat apa semua kan. Lepas tu dia kata, cerita ni saya tak cerita kat siapa-siapa, hanya dekat kamu seorang je. Sebab awak pun dah kena, saya pun dah kena. Tak tahu tak apa punca ni gangguan dekat bilik muzik tu? Ada kaitan ke? Yang tu tak tahu. Sebab apa yang kita orang tahulah pasal sekolah tu, sekolah ni dekat Semenyih lah. Masa aku masuk form tingkatan 1, sekolah tu baru setahun beroperasi kan. Lagi lah. Lepas tu tingkatan yang ada pun tak full. Sampai tingkatan 3 kot masa tu. Tingkatan 4 dan 5 masa tu tak ada. Okay, faham. Yang paling tua kat sekolah tu tingkatan 3 lah. Lepas tu tahun depannya tu baru dapat full 1 sampai 5. Dan sebab aku dah duduk dekat area sini dekat 21 tahun. So dekat kawasan sekolah tu dulu adalah bekas kelapa sawit. Kiranya masa aku pindah sini, taman yang side aku ni je yang dah ada. So taman-taman lain tu masa tu semua tak ada, termasuk sekolah tu. Okay, kiranya sekolah tu siap setahun lebih kot tak digunakan. Yang aku tahulah pasal sekolah tu. So kiranya bila aku rapat lah dengan cikgu-cikgu yang lain. Lepas tu dia kata, cikgu tu cakap dekat bilik seni ada. Kiranya yang bilik-bilik belakang tu semua ada berpenghuni. Cuma kita je tak tahu bila nak terserempak dengan dia. So kiranya masa aku sekolah dekat situ pun, 2 tu je lah yang aku terserempak. 1 tu je lah yang kakak cantik time malam tu. Lepas tu dengan yang cikgu aku cerita yang dia nampak perempuan berkebaya merah. Dan aku rasa pun diorang pun tak tahu kot apa kes yang pasal kebaya merah tu.
Maksudnya masa yang aku nampak apa, kawan kau nampak yang kebaya merah tu kan? Cikgu aku. Cikgu kau tu nampak kebaya merah tu. Nampak tak muka dia macam mana, describekan bentuk muka dia? Dia cakap benda tu tunduk je. Dia tak pandang depan pun. Dia masuk, daripada dia start masuk, dia tunduk. Faham? Sampailah dia pergi ke bilik Jamie kat belakang tu pun tunduk. Dengan senang cerita, dia punya pakaian tu macam orang dulu-dulu punya. Pakai kebaya dengan kain sebelah, lepas tu dengan dia punya sanggul. Benda ni misteri lah. Mungkin aku rasa yang Fatimah Lucas yang dah ketuk aku dekat leher tu kot. Sebab tu dia pakai kebaya. Okay nak. Okay habis. Okey, siang mungkin siang dia pakai kebaya, malam dia baru dia tukar kostum. Tak tahu lah. Biar baya lah kalau macam ni. Is bercerita pasal kisah misteri dekat sekolah ni. Dia ibarat dah macam urban legend lah. Kan? Betul? Dan aku yakin dan percaya lah, setiap orang mesti ada kisah-kisah tertentu dekat sekolah dia orang. Macam aku juga, macam kita ni dah biasa dimomok-momokkan dengan kisah peninggalan sekolah, bekas tapak lama lah apa semua. Aku nak share sikit lah cerita. Mantap. Boleh tak? Boleh? Okay. Boleh. Aku boh sekali. Macam Syafiq cakap, dia cakap dia pergi sekolah pagi kan, waktu tu gelap Habib. Macam mana? Pergi sekolah masa tu pagi, gelap kan. Betul. Macam aku pun sama juga, masa tu sekolah rendah tau. Pergi sekolah naik bas, waktu tu gelap lah, sebelum subuh dah sampai sekolah. Jadi aku tengok kelas aku tipe tingkap, sebelah sana hutan tau. Aku tengok sebelah ni, kat kelas sebelah kita boleh nampak kan dulu kan tingkap yang tingkap lama lah. Tingkap yang buka tu. Faham. Aku tengok sebelah, ada kain. Aku dah cuak lah, aku panggil member aku. Tengok kain. Dia terkejut. Jadi waktu siang bila tengok ada lagi ke tak, rupa-rupanya tu bendera lama tergantung. Kau prank aku. Kau last kena pijak dengan aku bila? Betul, masa tu gelap kita takut tau tengok kan. Ingat apa benda tu. Tengok siang tu alamak bendera lah. Alah, budak-budak sekarang ni. Okay, Mi, cerita kau memang menarik, Mi. Boleh tahan juga lah, rasa tak terbakar hati ni. Seram. Okay. Tu okay. Kita teruskan kisah ketiga, Mi. Okay, kisah ketiga ni pasal, korang sedia maklum pasal cerita munafik. Betul. Okay. Yang part last yang Nabila Huda terjun tu. So aku dengan geng-geng aku 7 orang, 8 orang, kita orang pernah hunting dekat dalam rumah tu. Acah-acah macam paranormal lah. Okay, first rumah tu dia memang kalau kau bawa kereta, kalau kau berjalan biasa, kau memang takkan nampak dah rumah tu sebab dia dekat dalam rumah tu dekat dalam taman. Okay, dalam taman penghujung jalan. Lepas tu belah kiri kau kawasan rumahan. Belah kanan kau hutan, dah jadi hutan. So kau kena masuk hutan tu, kau berjalan dalam 3 minit kot baru kau jumpa rumah tu tau. So kita orang 7 orang decide lah berpecah. Seorang dekat luar, dekat tempat letak kereta dia. Seorang kat tangga, seorang kat dapur, seorang kat dalam bilik atas, bilik-bilik tu kan. Okay. Bila dah complete dah, semua dah ada kat tempat masing-masing. Okay. Kawan aku yang duduk dekat belah atas, dia nampak kawan aku yang sepatutnya duduk dekat bawah ada kat atas. Okay. Dia cakap, asal kau kat sini kan? Kan kita dah ada tempat macam-macam, asal kau tak boleh duduk bawah? Lepas tu kawan aku senyap je. Lepas tu kawan aku yang memang duduk atas ni, dia kata macam, tak apalah, kau boleh teman aku duduk atas ni kan. Okay, tu seorang. Yang kedua duduk dekat tangga. Tiba-tiba sebab tangga dia dah tak rumah lama yang kiri kanan dia dah tak ada pemegang. Lepas tu memang nampak usang lah cerita dia. Tiba-tiba dia nampak kawan aku yang sepatutnya duduk dekat bilik atas keluar daripada bawah tangga. Duduk bilik atas keluar pada bawah tangga? Padahal kawan aku tu duduk elok je dekat atas. Tapi dia nampak kawan aku, benda menyerupai kawan aku keluar daripada bawah tangga.
So yang dekat bawah, yang dekat tangga dengan dekat tempat letak kereta rumah tu, nampaklah kawan aku ni. Lepas tu kawan aku yang duduk kat tangga tu cakap, kau tak reti duduk dekat tempat kau ni kan? Kejap lagi macam mana nak dapat rasa kau duduk seorang-seorang apa semua kan? Rumah tu boleh kata besar tau, dan rumah tu 2 tingkat. Okay, rumah tu 2 tingkat. Okay, lepas dia cakap macam tu, kawan aku ni dia keluar ikut dinding yang dah pecah kat belah ruang tamu tu tau. So yang lain ni macam apa lantak kau lah kan, biar apa nak buat kau buat lah kan, sebab kita orang dah ada kira dah ada task masing-masing lah. Okay, lepas tu sampai satu tahap selepas sejam, dekat sejam lah kita orang duduk macam tu, kita orang kiranya leader aku ni dia panggil kita orang pakai WhatsApp tau, dalam grup WhatsApp. Dia cakap, okey korang dah lah, tak ada apa pun. Dia cakap macam tu, tak ada apa pun, kita jumpa dekat ni tempat letak kereta. So semua turun. So aku duduk dekat dapur. Kat dapur masa tu tak ada line tau. Okay, bila semua orang dah berkumpul, aku dengar lah rio-rio tu. Lepas tu apa hal orang ni rio sangat kan. Lepas tu sebab aku tak dapat info apa-apa tau. Lepas tu aku pun duduk lagi. Sebab yang bebalnya aku tak pergi intai. Aku tak pergi intai diorang tu. Aku duduk je jadi batu kat situ. Lepas tu diorang kira tau. Aku dengar diorang kira. Tapi kita orang kira, kita orang bukan pakai 1, 2, 3 dengan panggil nama betul. Kita ada nama samaran. Contohlah karipap, donat, keria semua kita pakai nama kuih masa tu. Lepas tu tiba-tiba diorang tiba-tiba senyap. Lepas tu aku pun keluar lah, mana diorang ni kan. Okay, aku nampak bila aku intai, aku nampak lagi kawan aku yang dekat kapak tu. Aku nampak dia. So aku duduk lah balik. Bila aku duduk balik, masa aku berjalan nak pergi intai tu, ada line tau phone aku. Lepas tu masuklah semua WhatsApp tu. Lepas tu aku macam, weh, kau dah tinggal aku ke? Kau tinggal aku dengan Faiz ke? Lepas tu diorang semua macam, adalah yang respon cepat. Dia call aku, kau kat mana ni? Kata aku kat rumah lah, kat dapur. Cakap macam tu kan. Aku kat dapur ni. Tak, kita orang semua dah keluar tau. Tadi kau ada dengan kita orang semua. Lepas tu aku macam, korang jangan cerita sekarang, jangan banyak cerita, jangan banyak songeh. Tolong ambil aku kat dalam rumah ni sekarang. Okay. Sebab diorang dah masuk kereta tau masa tu. Dah nak gerak. So diorang stop semua, diorang naik balik, diorang ambil aku. Nasib baik dekat masa diorang ambil aku tu, tak jadi benda yang lagi teruk. So memang diorang naik balik dan diorang nampak aku kat dapur. Okay. Aku cakap aku memang tak nak, masa call tu lah aku cakap aku memang tak nak bergerak pergi depan. Korang datang ambil aku kat dapur. So bila diorang naik, nasib baiklah dipermudahkan. Diorang ambil aku kat dapur dan kita orang turun. Bila kita orang turun, diorang check lagi sekali. Kiranya kita orang kena sebut nama-nama kuih tadi tu lah. Lepas tu last lah, sebab kita orang macam takut ada yang tertinggal. Kita orang kena baca ayat kursi seorang-seorang. So bila semua dah boleh baca betul lah tu, betul baru kita orang decide kita orang gerak. Dan nasib baik malam tu gangguan kita orang taklah teruk sangat. Sebab orang cakap dekat rumah tu, rumah dah jadi pot geng-geng kakak cantik duduk kat situ. Tapi sayangnya kita orang tak dapat nak tengok kakak cantik. Dan kita orang hanya disajikan dengan yang menyerupai kawan-kawan kita orang sahaja. Okay, faham. So masa kau kat dapur tu memang dengar sebiji lah kan. Macam kawan-kawan kau tu memang ada lah. Sebab aku pelik lah kenapa diorang riuh kat luar kan. Sebab sepatutnya kena duduk. Okay, plan asalnya kita orang nak duduk sampai pukul 2.30. Tapi masa tu baru pukul
baru pukul 1 lebih. So memang aku tak terfikir lah yang diorang decide nak keluar dah masa tu. Okay, and then masa kau dengar diorang ramai-ramai tu macam ada tak bau ke yang pelik-pelik ke yang kau dapat rasa masa dekat dapur tu? Okay, nasib baik tak ada bau apa-apa. Tak kiranya tak teruk lah. Okay lah. Yang teruk pun dia menyerupai kawan-kawan kita orang saja. Kau beruntung lah kan. Nasib baik kau tak pergi lepak sekali dalam rumah tu. Masa tu bau kau sedap. Okay, kawan kau tak ada sebenarnya. Itu masa tu bau pisang kan? Ya, betul. Gigi pendapat kau macam mana ni? Aku siapa yang try masuk paranormal terjah terjemah lama ni, bagi aku dia orang berani. Tapi aku memang aku tak berani apa. Sebenarnya geng-geng aku tu pun bukannya semua berani. Dia sebab ada seorang dua yang berani. Sebab geng aku dia ada Pak Ustaz tau. So kita orang, sebab adanya Ustaz tu, kita orang yakin lah. Sebab bila ada Ustaz tu bolehlah buat apa-apa kalau terjadi apa-apa. Okey, 3 gas yang disajikan oleh Syafiq sendiri kan. Pertama pasal sekolah makmum. Ketiga kakak cantik. Sekolah. Pertama pasal R&R. Pertama pasal sekolah dengan paranormal ni. So benda yang disajikan bagi aku yang paling scary ni makmum lah. Bagi aku lah cerita ni. Sebab aku pernah rasai kan. Tapi aku ni bukan makmum. Didik bodyguard kat sebelah. So benda tu aku boleh dapat feel kalau aku dekat tempat, berada kat situasi tu kan. Macam mana rasa bila kau kat tabir tiba orang belakang pun sekali makmum. Pelik mat. Memanglah benda sebab aku yakin ada orang satu dia tweet bau aku. Tu memang tanda kau kena jadi imam. Okay. Tu yang sedia umum tahulah. Dan satu lagi, bila aku habis baca Fatihah, ada orang aminkan aku punya Fatihah tu. Allah, sudah. Dia memang ada setengah pendapat yang aku tahu yang makmum ni kata di Islam. Tapi macam mana pun dia bila hilang dalam mata kasar tu, aku tetap berani. Seram juga. Macam kalau kau pernah, siapa yang pernah tengok cerita Sam kan? Kan bila dia sembahyang ada nampak lembaga kat belakang mata merah tu. Kalau aku tengok dia pun seram. Dia lagi boleh nampak lagi masa tu. Time tu lah kita diuji sama ada khusyuk atau tidak kita betul? dalam solat. Betul. Macam aku itu diuji. Nampak sangat aku tak khusyuk kan. Okey, 3 cerita yang telah disampaikan oleh Syafiq. So Syafiq, ada kata-kata nasihat tak untuk pendengar-pendengar santai je? Okey, untuk korang yang mendengar cerita atau pengalaman seseorang, tolong hargai. Betul, faham. Bukan semua orang bernasib baik untuk lalui apa yang kita orang yang pencerita ni cerita dekat korang. Benar. So macam aku cakap kat Pak Wan lah, ambil orang punya pengalaman sebagai pengajaran untuk diri kau sendiri. Betul. Kimi, nasihat yang ringkas. Ringkas daripada Syafiq sendiri kepada penonton. Dan kau pula nasihat. Aku nak dengar juga nasihat daripada orang baru ni. Bagi buah kau sikit. Nasihat aku, kita nak ke mana-mana kita betulkan niat kita. Betulkan niat, baca ayat-ayat kursi sebelum langkah ke tempat-tempat baru. Macam DJ dia lah kau dia. Aku suka kau ni. Bagus kau ni. Kan? Dan nasihat aku nasihat aku dekat penonton, apa yang dikatakan Syafiq itu betul. Sebagai pencerita-pencerita yang menceritakan kisah seram dalam santai je, pertama tolong hormati orang. Hormat. Nak komen boleh komen, nak bagi pendapat biar pendapat yang berminat, bukan menghina. Kita terima pendapat. Setiap cerita yang disampaikan tu betul atau salah itu semua urusan dia dengan Tuhan. Kita jangan nak judge. Nampak sangat main barang. Wah, kau macam Tuhan. Nak tahu orang tu main barang, main ketong semua. Main dahsyat kau orang. Jangan. Itu urusan dia. Kita dengar ni, kalau rasa cerita tu macam 50-50, macam ragu-ragu menipu tu, jadikan sebagai hiburan. Yes, ianya sekadar hiburan semata-mata. Kau jangan take it serious sangat cerita tu. Benda ni aku sendiri pun tak tahu cerita ni benar atau tak kan. Terpulang pada cerita. Yang penting hormat orang. Kalau kita hormat orang akan hormat kita kan. Dan
komen-komen korang tu juga menunjukkan kepribadian korang sendiri. Respect orang. Paling penting hidup dalam masyarakat ni kau kena hormat orang. Kalau kau tak boleh hormat orang, macam mana orang nak hormat kau? Okay, Fiz, aku rungkaikan cerita kita dengan Syafiq hari ni. Yang baik kita ambil sebagai tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Okay. Okay, kepada anda terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, kita jumpa di video akan datang. Bye-bye. Terima kasih.